Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kita. Episod kali ini kita akan masuk tentang cara untuk membuat pengujian dan menentukan kebolehan pendawaian itu berfungsi dengan baik. Okey, kita terus kepada kita punya nota kita untuk pagi ini. Okey. So, jadi untuk pagi ini kita akan melihat tajuk ujian litar mati berpasangan elektrik satu fasa. Okey, baik. Antara tujuan adalah kita untuk memahami dan mendalami pengetahuan kita, okey, untuk tahu tentang ujian litar mati berpasangan elektrik satu fasa yang perlu dilakukan setelah sesuatu pemasangan lengkap. Okey, berikut adalah kita lihatlah pengenalan kepada ujian litar mati satu fasa dan kaedah dan jenis pengujian. Okey. Pengenalan kepada ujian litar mati satu fasa. Okey. Di sini kita akan melihat beberapa perkara yang mestilah dan perlu diperiksa dan diuji untuk memastikan pemasangan mematuhi piawaian keselamatan dan menggunakan bahan-bahan atau kelengkapan yang ditetapkan. Okey. Biasanya kita mengikut piawaian yang diliputi oleh Peraturan IEC, Peraturan Suruhanjaya Tenaga, Peraturan Jabatan Kerja Raya, piawaian British dan piawaian Malaysia lah. Dan biasanya ujian mati, okey, ujian litar mati pemasangan elektrik dijalankan untuk memastikan pendawaian dilakukan mengikut peraturan dan pemasangan dapat berfungsi dengan betul dan selamat digunakan. Okey. Ujian ini dia dijalankan kepada pemasangan-pemasangan seperti berikut. Kita tengok nombor-nombor ni ya. Okey. Tengok nombor-nombor ni. Yang pertama di sini kita lihat adalah pemasangan baru. Okey. Ini pemasangan baru. Okey. Pemasangan baru. Yang kedua, pemasangan penambahan ataupun kita membuat pengubahsuaian. Yang ketiga, pemasangan sedia ada. Yang keempat, ujian di atas permintaan pengguna atau arahan yang biasanya berlaku apabila kerosakan terhadap pemasangan. Ujian yang kelima, last, ujian untuk proses kemasukan borang kepada TMB. Okey. Kepada TMB. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, di sini kita melihat kepada kaedah dan jenis pengujian. Okey, yang pertama, ujian litar mati biasanya dilakukan untuk tidak menjamin pemasangan supaya dapat digunakan dengan selamat sepanjang hayat. Okey, saya baca lagi sekali. Ujian litar mati yang dilakukan, dia tidak menjamin pemasangan dapat digunakan dengan selamat sepanjang hayat lah. Maknanya tak kekal lah. Maknanya ujian litar mati ni dia dilakukan sebagai satu test atau running test untuk menentukan
kebolehfungsian sesuatu litar pendawaian. Oleh itu, dia perlu diuji dari masa ke semasa. Kalau ada tempoh, kita perlu mengikut tempoh lah untuk membuat pengujian tersebut lah. Okey, mengikut tempoh yang ditetapkan. Sekiranya keputusan ujian tu dia tidak mencapai atau memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki, okey, kerja penyelenggaraan atau penggantian perlu dilakukan. Okey, tempoh pengujian sesuatu pemasangan dia bergantung kepada pendawaian, jenis pendawaian, tempat pendawaian tu dan juga pembekal tenaga elektrik lah. Mana tahu pembekal tu dia ada cadangan untuk menambah atau menaik taraf dan sebagainya. Secara umumnya, pemeriksaan sesuatu pemasangan elektrik pengguna kita tengok seperti dalam jadual seperti berikutlah. Okey, tengok jenis pemasangan dan tempoh pemeriksaan. Pemasangan domestik. Okey, biasanya dalam lingkungan 5 tahun. Selepas 5 tahun ataupun dah sampai tempoh 5 tahun, kita kena membuat pemeriksaan lah, troubleshoot. Kalau untuk pemasangan pertanian, dia hanya mengikut 3 tahun. Okay? Bagi pemasangan sementara, dia 3 bulan. Pemasangan penggera kebakaran. Okey, penggera kebakaran ni biasanya pada bangunan-bangunan yang besar lah. Okey, biasanya meliputi tempoh 1 tahun. Pemasangan penggera kecemasan, ini dia tidak tetapkan. Mungkin lebih kerap lagi lebih bagus. Pemasangan panggung 1 tahun. Pemasangan stesen minyak 1 tahun. Pemasangan masjid gereja setiap 2 tahun pertama, setiap tahun jika melebihi 5 tahun. Pemasangan kedai dobi 1 tahun. Pemasangan industri kerap kali. Okey, apakah perbezaan yang kita dapat lihat dalam jadual ini? Okey, yang pertama kita tengok jika pemasangan tu adalah pemasangan di kawasan yang tidak menjalankan ataupun tidak mengoperasi satu mesin atau beban elektrik yang lampau, dia hanya perlu tempoh pemeriksaan yang lebih 3 tahun ke atas. Tapi bila kita tengok yang berkaitan keselamatan ni, contohnya yang keselamatan ni, walaupun dia sementara dia 3 bulan, penggera kebakaran dia 1 tahun, nampak? Pemasangan penggera kecemasan, ini mesti kerap kali lah sebab dia tidak ditetapkan. Kalau panggung stesen minyak, tengok dia 1 tahun, maknanya perlu menjalankan pemeriksaan yang kerap. Masjid gereja, penggunaan orang awam setiap 2 tahun pertama. Pemasangan kedai dobi menjalankan banyak mesin-mesin yang menghasilkan watt yang tinggi, dia 1 tahun. Dan lagi-lagi kalau pemasangan industri, dia kerap kali, dia memang kerap, untuk memastikan segala fungsi elektrik itu berada pada kefungsian yang selamat mengikut peraturan lah. Okay. So dekat sini ujian mati perlu dilakukan sebelum dimasukkan bekalan elektrik. Okey, sebelum dimasukkan bekalan elektrik, maknanya kita kena cabut fuse, kita test satu-satu, point to point, tanpa bekalan elektrik. So ujian ini dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kita melihat kepada penglihatan dan ujian menggunakan peralatan pengujian. Okey, 2 kategori iaitu pemeriksaan penglihatan dan ujian menggunakan peralatan pengujian. Ia ada 2 kaedah. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini pemeriksaan penglihatan. Pemeriksaan penglihatan. Pemeriksaan ini adalah yang perlu dilakukan dengan mata kasar kita ataupun visual test. Kita melihat dengan mata kita untuk memastikan, yang pertama sekali kita melihat kepada bahan-bahan dan kelengkapan pemasangan dipasang mengikut piawaian yang ditetapkan. Ini biasalah piawaian British Standard, piawaian Malaysia Standard lah. Okey. Pemasangan yang
mengikut dijalankan. Oh, sorry. Okey, pemasangan dijalankan mengikut peraturan IEE ataupun Suruhanjaya Tenaga ataupun JKR. Tiada kerosakan yang nyata pada pemasangan atau kelengkapan elektrik. Semua ni semua menggunakan mata ya. Penyambungan kabel ke alat pelengkap pendawaian, tengok tak dipasang dengan kemas dan sempurna. Lepas tu dia ada tanda pengenalan kabel, ada tak dia tagging sempurna dan betul, penggunaan jenis dan saiz kabel yang sesuai mengikut beban lah, alat pemencilan dan pelindungan yang betul digunakan, bahagian pemasangan dilabelkan dengan betul, papan tanda notis yang sesuai disediakan, gambar rajah dan arahan diletakkan di tempat yang sesuai, dan perlindungan secara sentuhan, terus kabel disediakan dengan betul. Okey, perlulah dipasang dengan betul, sama ada cara penebatan, penutup atau panahan. Okey, hadangan dipasang pada ketinggian yang sesuai dan betul. Okey, setiap sambungan pada pengali kabel mestilah betul dan serta kuat dan kukuh dari segi mekanikal dan elektrikal. Setiap pengali kabel mestilah dibuat pada tanda pengenalan, terutamanya pada pendawaian 3 fasa. Okey, kalau 3 fasa ni banyak labeling yang perlu dilakukan sebab dia lebih pendawaiannya daripada 1 fasa. Okey, semua kabel dan peralatan mestilah dipasang di tempat yang tidak terdedah dan boleh membahayakan kesihatan. Okey, alright. Maknanya kita menggunakan mata kita untuk membuat inspection, terutama sekali pada bahagian tamatan, bahagian sambungan wire, perlulah dipasang secara sempurna, betul dan kemas. Okey, itu yang paling utama sekali. So, bagi pemeriksaan penglihatan seterusnya, kita perlu juga melihat pemilihan saiz kabel, penebat, kapasiti, pembawa arus dan susutan voltan. Hendaklah diberi perhatian. Okey, kita tengok pemeriksaan penglihatan kita. Pada sambungan suis kutub tunggal ke pengalih fasa sahaja. Okey, kita tengok sama ada situ ada berlaku tak dia punya wire longgar ataupun sebagainya lah, benda-benda asing. Perlu juga tengok pada sambungan yang betul ke atas soket, pemegang lampu, alat-alat kawalan yang lain. Ini semua memainkan peranan pada mata kita lah untuk menentukan adakah kebarangkalian kerosakan yang berlaku. Semua alat-alat yang digunakan seperti suis, soket, fuse-nya dan lain-lain mestilah diluluskan oleh pengurusi Suruhanjaya Tenaga dan SIRIM. Okey, yang ni kalau kita gunakan alat lah, contohnya kalau kita beli barang yang murah kan, mesti ada terdapat perbezaan, sama ada dia patuh tak piawaian standard SIRIM ataupun ST Suruhanjaya Tenaga. Kalau kita beli barang pada luar negara, semestinya mungkin terdapat beberapa faktor yang tidak mematuhi standard piawaian. Okey, beban bagi sesuatu litah hendaklah diberi perhatian. Okey, kita tengok pada bahagian beban di mana kita adakah beban tu dipasang pada sesuatu litah yang mengikut bilangan poin bagi sebuah litah tu. Tengok tak bilangan, tally tak tally. Kalau satu fuse tu boleh memuat kalau satu MCB, bagi contoh di sini MCB 6 ampere, maksimum lampu yang boleh dipasang adalah tidak melebihi 10 biji lampu ataupun tidak melebihi 1000 watt. Okey, tidak melebihi 1000 watt. Kalau bilangan contohnya spotlight kan, kalau spotlight satu spotlight bersamaan dengan 500 watt, dia pasang 2. So dekat situ dah melebihi 1000 ataupun 1000 watt. Bila 1000 watt pada
Poin lampu tu dia tak boleh dah. 16 ampere tak boleh pakai dah. Dia kena tambah lagi. Okey. Seterusnya kita tengok di mana konduktor bumi, pemeriksaan mata kita. Bahagian-bahagian konduktor bumi iaitu pada pelindungan mekanikal, pelindungan dari karat, okey, sambungan yang kuat pada elektrod bumi. Biasanya konduktor bumi ni di tepi longkang rumah kita lah, di sebelah rumah kita, kadang-kadang di depan rumah kita, kadang di belakang rumah kita ada elektrod bumi yang berbentuk segi empat tu. okey. Dia ada mengikut saiz kabel dalam dia. Kita nak pastikan dalam tu bumi tu dipasang dengan betul dan ketat, dan kalau ada karat kena bersihkan. So elektrod bumi kita juga melihat pada saiz dan ukuran panjang, jenis bahan, kotak bumi dan kebuk bumi, dan label amaran. Okey, tanda-tanda amaran dan pengenalan, maknanya bahagian-bahagian labeling ni kita boleh nampak dengan mata kita. Maknanya pada label pada switch gear atau gear kawalan, kalau ada label tu kita boleh tahu cara nak mengendalikannya. Kalau tak ada label, boleh mendatangkan salah faham ataupun salah operasi dan sebagainya. Okey, pengenalan pada konduit dan trunking dengan cat berwarna oranye. Okey, perbezaan warna kat situ mata kita memainkan peranan. Tanda amaran kelahiran voltan 240 ataupun 415. Ini perlu pada DB-DB yang besar lah. Kaedah pelindungan daripada sentuhan terus. Okey, dengan mata kita perlu melihat bagaimana kaedah pelindungan daripada sentuhan terus. Dia ada labeling dan sebagainya. Pelindungan dengan halangan. Okey, ada tanda-tanda di situ. Pelindungan dengan mengelakkan jangkauan. Pelindungan dengan bahan bukan pengalih, pelindungan dengan bahan panahan ataupun penutup, okey, penahan, pelindungan dengan penebatan ke atas bahagian-bahagian hidup. Okey, itu adalah beberapa secara umumnya pemeriksaan penglihatan, sebab mata kita memainkan peranan penting dan terdapat banyak elemen-elemen yang perlu kita fahami dan kuasai semasa menggunakan mata kita. Sebab mata kita boleh trigger di mana berlakunya terdapat perubahan, sebarang perubahan yang yang dapat dilihat oleh mata kita. Kita senang untuk menentukan bahawa di satu tempat itu perlu tumpuan dan sebagainya. Okey. Okey, bagi ujian menggunakan peralatan pengujian, kita akan sambung pada episod yang akan datang. Okey, sebab kita perlu melihat, memahami lagi apa yang kita ujian menggunakan penglihatan kita, visual test kita. Okey, supaya kita tak stres sangat semasa belajar secara online ni. Okey, sebab banyak benda yang perlu kita tunjuk secara amali sebenarnya. So di sini saya hanya menerangkan berdasarkan modul-modul yang ada untuk kita memahami, okey, apa yang perlu dibuat, apa yang kita perlu tahu tentang melakukan sebarang pengujian ataupun pemeriksaan pendawaian satu fasa. Okey, kita berjumpa lagi pada episod seterusnya. Okey, untuk episod seterusnya kita akan bertemu pada pemeriksaan pengujian dengan penggunaan alatan pengujian. Okey, itu episod yang agak canggih sikit lah sebab dia menggunakan alat-alat. Okey, sekadar ini dulu untuk kali ini. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.